Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin berkongsi pengajaran geografi, iaitu tema kemahiran geografi tingkatan 3. Dalam tema ini terdapat 2 bab, iaitu jadual dan graf, dan yang kedua catepai. Kedua-dua bab ini perlu dipelajari oleh murid untuk dipraktiskan dalam persediaan kerja lapangan. Okey, setelah anda pelajari kemahiran geografi di tingkatan 3, kamu harus praktiskan dalam kerja lapangan yang akan ditugaskan kepada kamu. Okey. Kemahiran geografi dalam bahagian ini merangkumi kemahiran membina jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah, graf gabungan dan catepai. Bahagian ini membolehkan murid membuat tafsiran jadual, graf dan catepai secara tersusun dan terperinci. Okey, seterusnya data dan maklumat yang disusun dalam bentuk jadual dan graf akan lebih mudah difahami. Tahukah anda ciri-ciri dan kegunaan jadual serta graf? Apakah perbezaan antara graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan? Bagaimana cara untuk membina sesebuah graf berdasarkan jadual? Apakah yang perlu ditafsirkan dalam sesebuah jadual dan graf? Okey, sebelum membina graf, para pelajar seharusnya menyusun maklumat dalam bentuk jadual. Okey. Dalam bab ini, apa yang anda pelajari ialah menerangkan ciri-ciri dan kegunaan jadual serta graf. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Membina jadual berdasarkan maklumat yang diperoleh. Yang seterusnya, membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan berdasarkan jadual. Dan yang terakhir, mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Murid boleh melukis graf berdasarkan jadual yang tertentu. Jadual tersebut pula hanya boleh diambil daripada data yang dikumpulkan melalui kaedah. Okey, melalui pelbagai kaedah. Kaedah pengumpulan data juga perlu dinyatakan dalam kerja lapangan. Dan seterusnya, apa yang anda pelajari ini perlu diterjemahkan dalam kerja lapangan yang dibuat. Okey, dalam buku teks tu dia ada sepintas lalu. Nombor 1, jadual dan graf. Apa itu jadual? Jadual merupakan cara untuk mempersembahkan sesuatu data atau maklumat secara lebih tersusun. Graf pula merupakan rajah yang terdiri daripada bar atau garisan untuk menunjukkan pertalian antara komponen-komponen yang dikaji. Okey, yang kedua, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Dalam sukatan pelajaran yang lama, graf ni dipelajari di tingkatan 1. Tetapi sekarang ni KSSM dipecahkan kemahiran geografi tingkatan 1 lain, kemahiran geografi tingkatan 2 lain, dan geografi tingkatan 3 inilah jadual dan graf. Sebab itu kemahiran geografi ini perlu ditunjukkan dalam kerja lapangan. Kalau kerja lapangan tingkatan 2 tak perlu adalah jadual dan graf.
Dia merangkumi kemahiran geografi di tingkatan 2. Itu sahaja. Okey. Kalau di tingkatan 3 dia merangkumi semua. Bila yang awak belajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Ditunjukkan dalam kerja lapangan di tingkatan 3. Okey, nombor 3 mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Graf gabungan ni dia ada graf garisan dan juga graf bar mudah. Biasanya ditunjuk dalam jumlah hujan dan min suhu. Okey, ini ada langkah-langkah dia. Perhatikan tajuk. Yang kedua, perhatikan maklumat di dalam jadual dan paksi menegak serta paksi mendata. Kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum. Yang seterusnya, huraikan aliran perubahan. Huraikan isi tersirat berdasarkan data. Dan yang terakhir, buat rumusan secara keseluruhan. Semua ini awak perlu ada kemahiran untuk mentafsir. Okey, ciri-ciri dan kegunaan jadual. Yang pertama, ciri jadual mempunyai tajuk, data dan maklumat serta sumber yang bersesuaian. Kegunaannya, data dan maklumat dalam jadual diguna untuk menghasilkan graf mengikut kesesuaian. Diguna untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Pengkelasan maklumat dalam jadual adalah lebih tersusun dan mudah menarik perhatian orang yang melihat. Kalau sekarang ni dia dipanggil infografik. Kalau apa-apa perkaitan untuk memudahkan data itu dilihat tersusun dan juga mudah menarik perhatian ialah infografik. Contoh COVID-19 ni setiap hari ada keluar infografik. Okey. Ni contoh jadual. Jadual 1, jumlah hujan bulanan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan pada tahun 2016. Ini cara buat jadual lah. Mesti ada tajuk ni dan data-data ni dan juga sumber. Jadual yang kedua, sukan kegemaran murid lelaki tingkat 3 alfa. Pun ada sumber. Kalau awak ambil sumber tu dari soal selidik, tulislah soal selidik. Dalam kerja lapangan pun kena buat macam ni. Kaedah pengumpulan maklumat. Ni kaedah-kaedah ini perlu diberi perhatian kerana anda akan menjawab dalam kerja lapangan. Perlu dipraktiskan dalam kerja lapangan. Kaedah pemerhatian adalah kaedah pengumpulan maklumat yang paling mudah dan cepat dilakukan. Maksudnya tengoklah, memerhatikan kawasan tersebut. Contohnya, kalau awak buat kajian berkaitan dengan pengangkutan awam, awak memerhatikan jenis pengangkutan awam, kekerapan pengangkutan awam dan sebagainya. Kaedah temu bual iaitu melalui perjumpaan atau soal jawab dengan seseorang. Kaedah ini sesuai untuk mengumpul data atau maklumat yang berkaitan dengan berita, pendapat atau nasihat. Okey, seterusnya banci. Kaedah banci ialah kaedah mengumpul maklumat yang berkaitan dengan suatu jumlah yang dihitung. Contoh sekarang ni tengah buat bancian penduduk oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey, soal selidik. Kaedah pengumpulan maklumat melalui soal selidik dilakukan dengan mengedarkan borang soal selidik. Kalau awak buat kaedah kajian lapangan atau kaedah kerja lapangan melalui kaedah soal selidik, mesti kena buat borang dulu. Ni contoh buat borang soal selidik. Okey, yang terakhir rujukan kepustakaan. Okey,
Rujukan kepustakaan ini adalah melalui maklumat-maklumat yang terdapat dalam buku, majalah, keratan akhbar, laman web atau apa-apa saja yang berkaitan dengan penerbitan. Tetapi bagi rujukan kepustakaan ini awak kena tulis sumber yang didapati dari mana. Okey, ciri dan kegunaan graf. Graf bar mudah. Graf terdiri daripada paksi menegak, paksi mendatar, tajuk dan petunjuk. Bar-bar dilukis secara menegak atau mendatar. Ketinggian bar mewakili kuantiti sesuatu komponen. Okey, kegunaan dia. Graf digunakan untuk mempersembahkan data yang boleh dikira seperti orang, kereta, rumah dan lain-lain. Graf juga digunakan untuk menunjukkan perbezaan antara komponen yang dikaji. Itu kegunaan graf bar mudah. Okey, ini adalah ciri-ciri graf bar mudah. Yang pertama mesti ada tajuk, yang kedua mesti ada petunjuk, yang ketiga mesti ada paksi X dan paksi Y, paksi menegak dan juga paksi mendatar. Dan yang seterusnya tu mesti ada bar lah. Okey. Graf garisan mudah, ciri graf dilukis secara garisan yang panjang, garisan yang curam menggambarkan perubahan yang besar, manakala garisan yang landai menggambarkan perubahan yang kecil. Untuk menggariskan graf garisan mudah ni, awak mestilah menggunakan pembaris. Jangan main sambung macam tu saja antara titik ke titik. Belajar geografi mesti ada pembaris. Jika garisan mendatar bermakna tiada perubahan yang berlaku pada nilai yang berkenaan dalam tempoh masa tertentu. Okey, kegunaan graf garisan mudah ialah menunjukkan sesuatu perkara yang mengalami perubahan jumlah atau nilai yang berterusan. Data yang dipersembahkan menggunakan graf garisan ialah maklumat min suhu bulanan, perubahan penduduk, jualan barang atau produk, pengeluaran hasil tanaman dan lain-lain. Okey, ini adalah ciri-ciri graf garisan mudah. Okey, yang pertama mesti ada tajuk, yang kedua mesti ada paksi menegak, dan yang ketiga mesti ada paksi mendatar. Biasanya paksi mendatar ia menunjukkan tahun, dan juga bawah sekali tu kena ada skala 1 cm mewakili berapa. Kalau kat sini 1 cm mewakili 1 juta orang. Sumber jangan lupa, sumber Jabatan Perangkaan Malaysia 2014. Graf gabungan. Ciri-ciri graf gabungan merupakan gabungan graf bar mudah dan juga graf garisan. Menunjukkan dua maklumat yang berlainan dalam satu graf. Kegunaan menunjukkan perubahan atau perbezaan antara dua perkara yang saling berkaitan. Yang kedua, kegunaannya ialah sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti berikut: suhu dan hujan, harga jualan dan pengeluaran. Okey. Tajuk mesti ada ciri-ciri, mesti ada tajuk. Paksi menegak iaitu jumlah hujan. Paksi menegak ni kat sini menunjukkan suhu. Kat atas pula hujan. Okey. Paksi mendatar menunjukkan bulan. Ni yang mendatar adalah bulan. Okey, sumber climate@data.org 2017. Okey, langkah-langkah membina jadual.
Okey, ni langkah-langkah nak bina jadual. Data dan maklumat yang diperoleh harus disusun dalam bentuk jadual supaya mudah dibaca, difahami dan ditafsir. Biasanya awak dapat maklumat dalam bentuk teks, tetapi perlu diubah dalam bentuk jadual. Susunlah betul-betul supaya awak dapat melihat dengan lebih tepat. Okey, yang kedua, bina jadual kekerapan. Ni contoh buat jadual kekerapan. Kalau bas, kekerapannya berapa? 7. Tulis kat situ. Okey, ringkaskan jadual dalam bentuk yang lebih mudah. Setelah buat macam ni, seterusnya buatlah ringkasan macam ni. Okey, bas 7, basikal 4, jalan kaki 12, kereta 5, motosikal 2. Ni tahun bila? 2017. Jalan kaki 12. Kalau kat sekolah kita ni, kat kereta ni banyaknya, jalan kaki tak banyak. Walaupun duduk di Taman Perdana, Taman Bukit Perdana. Yang ada 2-3 orang je Taman Penggaram. Okey, seterusnya langkah membina graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Sama saja, cuma dia gabungkan. Buat graf bar mudah, buat jadual dulu. Lepas tu bila ada jadual ni, langkah membina graf bar perlu diteruskan melalui langkah yang pertama, lukis paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. Paksi menegak menunjukkan bilangan murid, manakala paksi mendatar menunjukkan cara murid datang ke sekolah. Lepas tu jangan lupa pilih skala yang sesuai untuk membina bilangan, untuk menunjukkan bilangan murid mengikut cara mereka datang ke sekolah. Tandakan skala pada paksi menegak. Skala menegak 1 cm mewakili seorang murid. Langkah yang kedua, lukiskan bar-bar mengikut cara murid datang ke sekolah. 1 bar menunjukkan 1 cara kedatangan murid ke sekolah. Kalau naik bas, 1 bar tu bas. Kalau naik kereta, 1 bar tu adalah untuk kereta. Untuk membezakan, awak kena tunjukkan dalam petunjuk. Contoh awak warnakan, lepas tu di petunjuk tu, contoh bar warna merah menunjukkan kereta. Jadi dalam petunjuk awak kena warnakan merah, tulis kereta. Okey, ni macam ni. Warnakan. Kalau tak sempat nak warnakan, ambil pen, lorekkan mengikut perbezaan lah. Jangan biar nampak perbezaan. Katalah bar yang pertama awak garis menegak macam tu. Bar yang kedua mendatar pula, ataupun bunga-bunga atau bintang-bintang dan sebagainya. Biar ada perbezaan. Okey, membina graf garisan mudah berdasarkan jadual 1.6. Okey, ni sama juga langkah tadi. Paksi mendatar, paksi menegak. Skala jangan lupa ya. Tandakan titik di atas kertas graf. Tanda bila dah tanda titik, ambil pembaris, sambungkan. Jangan main sambung macam tu. Nanti tak ada kekemasan. Okey. Ini membina graf gabungan. Sama juga. Kena ada 2 graf lah. 2, mungkin graf bar dan graf garisan. Ada 2 benda tu, jadi awak boleh buat graf gabungan melalui langkah-langkah yang telah dinyatakan dalam buku teks ni. Langkah pertama apa dia, langkah kedua apa dia, dan langkah ketiga, keempat.
dan sebagainya. Okey, ini mentafsir jadual, graf bar, graf garisan mudah dan graf gabungan. Ayat-ayat mentafsir awak kena ingat Langkah untuk mentafsir jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan adalah seperti berikut. Perhatikan tajuk. Dalam tafsiran awak tu tulis tajuk. Perhatikan maklumat di dalam jadual. Perhatikan paksi menegak, paksi mendata. Kenal pasti dan huraikan nilai maksimum dan nilai minimum data. Huraikan aliran perubahan data. Graf garisan mudah. Huraikan isi tersirat berdasarkan data. Yang terakhir, buat rumusan secara keseluruhan. Itu cara nak kita mentafsir sesuatu data. Sama ada jadual, graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Ni ada contoh dalam buku teks pada muka surat 14. Ni ringkas je dibuat. Perhatikan Cikgu tak baca ni. Ni graf bar mudah. Ini graf garisan mudah. Ni graf. Okey. Imbas kembali. Apa yang kita belajar bab ini, bab jadual dan graf, ciri-ciri dan kegunaan. Sama ada graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Ada ciri, ada kegunaan. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk membina jadual, langkah untuk mentafsir jadual. Graf bar mudah, graf garisan mudah dan graf gabungan. Sekian itu saja bab jadual dan graf. Sekian, terima kasih.